Soalan. Kita kalau pergi masuk ke satu hotel, penginapan, baca tak yang tu? Lepas ni kita kena baca. Jadi apabila kita masuk di satu tempat penginapan yang baru, yang kita baru nak sampai dan kita nak menginap di situ, maka kita ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan zikir ini yang menjadikan amalan kita yang dalam rotib tadi kita baca, kan? Maknanya itu dah di bibir kita sebenarnya, tapi kita lupa kadang-kadang, dan mungkin satu kita tak tahu. Maka lepas ni kita dah ada dah. Masya Allah. Jadi maknanya kita dah ada satu kita panggil amalan yang sangat terbaik, khususnya bagi orang-orang yang bimbang kalau-kalau dia pergi ke tempat tu akan diganggu oleh makhluk-makhluk yang lain. Ya, kita tak tahu apa yang ada di tempat tu, kan? Kita tak tahu apa yang ada kat tempat tu. Jadi dengan kita baca ini disebutkan lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilih. Maka dia tidak akan disentuh sesuatu mudarat pun. Tak ada mudarat yang akan menimpa kepada dia sehinggalah dia balik. Dia keluar daripada tempat tu. Oh, Masya Allah, besarnya fadilat. Tapi amalannya simple. Tapi selama ni kita tak buat sebab kita tak tahu mungkin, ataupun kita lupa. Jadi lepas ni dah boleh dah. Yang kedua juga, di antaranya disebutkan apabila berada di satu tempat yang asing, maka ucapkanlah ya ardu, wahai bumi. Pelik ya orang sekarang ni, kita sebut ya Rasulullah marah dia. Tapi cakap dengan bumi boleh pula. Rasulullah pula ajar cakap dengan bumi. Ya ibadallah, dalam hadis yang lain, wahai hamba-hamba Allah. Boleh pula, tapi ya Rasulullah tak boleh. Pelik juga orang sekarang. Jadi maknanya kalau itu dia rasa pelik, maka cakap dengan bumi lagi pelik. Hai bumi, apa hal ni cakap ni? Kalau orang yang tak faham, dia kata tak betul lah. Tapi ini bukan perbuatan kita, ini perbuatannya Nabi SAW. Ucapannya Rasulullah SAW. Kan? Nabi pernah bercakap dengan pakaian, wahai pakaian, jadilah kamu baik untuk aku. Ajib. Bercakap. Sebab tu orang yang kalau bertani, kan, bercucuk tanam, mereka bercakap dengan pokok. Tapi kalau orang yang bukan ahli pokok, kata orang tu gila, ini gila cakap pokok. Tapi dia cakap itu, pokok tu dengar cakap, dia pelik juga ya. Kadang-kadang diusap, kadang-kadang dipeluk, kadang-kadang disayangi, seperti diperlakukan kepada bayi dan seperti dilakukan oleh manusia. Ya, mereka makhluk juga. Tapi i'tiqadnya yang berkuasa hanya Allah. Tapi orang yang nampak dan yang tengok ni suka judge yang bukan-bukan. So yang problem dia siapa? Yang buat ke yang judge? Ya, yang judge yang problem. Sebab dia suka judge yang bukan-bukan kepada orang, sedangkan dia tak tahu apa-apa pun. Dan dia cuba untuk bersangka buruk kepada orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai bumi, Rabbi wa Rabbikillah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kan? Jadi aku minta lindung kepada Allah daripada keburukan apa yang diciptakan di atas kamu ini. Apa saja di atas kamu yang tak baik, aku minta lindung kepada Allah. Kan? Dan apa yang melata di atas muka bumi ini. Air itu bagi binatang buas ke, yang berbisa ke, kan? Seperti singa, seperti kalajengking, seperti ular. Ini minta lindung kepada Allah SWT. Apa yang melata di atas muka bumi ini. Begitu juga yang menghuni di bumi ini seperti makhluk-makhluk lain, jin dan juga syaitan dan iblis disebutkan. Jadi minta lindung kepada Allah SWT. Tapi yang dia panggil adalah bumi, wahai bumi. Dulu kata Nabi dalam Sahih Bukhari cerita tentang seorang Nabi
Nabi ni dinamakan Yusha' bin Nun, dan dialah yang disebutkan menemani kepada Nabi Musa ketika mana mencari tempat pertemuan dua lautan untuk mencari Nabi Khidir alaihissalam, iaitu Yusha' bin Nun. Dan akhirnya dia itu menjadi Nabi. Setelah Nabi Musa wafat, dia dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Dan dia memimpin kepada Bani Israel. Dan di antara misi dia adalah menyambung daripada hasrat Nabi Musa alaihissalam yang sebenarnya nak membuka kepada Baitul Maqdis, iaitu untuk nak memerangi golongan yang ganas dan buas yang menguasai Baitul Maqdis masa tu. Tapi waktu Nabi Musa ajak kepada Bani Israel kata, pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, biar kami tunggu kat sini. Kurang hajar betul. Pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang, kita orang tunggu sudah. La ilaha illallah. Itu Bani Israel. Tak sama dengan para sahabat yang ketika Nabi bertanya tentang bagaimana kita nak pergi perang, tak pada, maka kami tak akan berkata seperti Nabi Israel mengatakan, pergilah kamu, kami akan bersama dengan engkau wahai Rasulullah. Itulah hebatnya Ahlu Badar tu dan para sahabat. Walhasil, Yusha' bin Nun, waktu ketika mana dia bawa pasukannya dan akhirnya dia dapat untuk memerangi, dan semakin ketika itu hampir ke Baitul Maqdis, tapi dia perlu untuk berhadapan dengan satu kota yang cukup kuat, tembok yang begitu kuat, iaitu di Arihah, satu kota namanya Arihah, atau sekarang ini dipanggil Jericho. Jericho ni antara kota tertua di dunia. Jericho yang berada di Palestin sekarang. Arihah. So tembok dia punya kota, tembok dia tu kuat betul, susah nak tembus. Maka berhari-hari dia cuba untuk menawan kota Arihah ni, tapi tak dapat untuk menawannya. Tapi tak putus asa, akhirnya dia ialah dengan takdir Allah, dengan izin Allah, dengan takbir yang bersemangat, dan akhirnya mereka dapat untuk nak membuka kepada Arihah. Yang ni dia dapat menguasai Arihah. Kekuatan yang terbina itu sebenarnya momentumnya itu sangat kuat, dan bermakna mereka ni dari Arihah nak pergi ke Baitul Maqdis tu tak jauh dah. Maknanya kalau momentum yang hebat ni dia pergi, dan waktu tu banyak orang daripada Baitul Maqdis yang sebenarnya juga bergabung dengan orang Arihah ni mempertahankan tembok Arihah ni. Sebab kalau mereka tahu kalau Arihah ni tumbang, susah nanti mereka nak bertahan pula ke Baitul Maqdis atau di Al-Aqsa tu. Jadi kerana mereka dah dapat tewaskan di Arihah, maknanya di Aqsa ni dah tak kuat dah. Tinggal mereka pergi je, mereka akan dapat tawan dah. Tapi masalahnya hari itu adalah hari Jumaat. Dan waktu mereka dah dapat tembus nak pergi ke tu, dah petang dah. Matahari itu dah waktu asar dah. Tinggal beberapa waktu saja dia nak tenggelam. Kenapa kalau matahari itu tenggelam? Kalau dia tenggelam, masuklah hari Sabtu. Kalau masuk hari Sabtu macam mana? Tak boleh perang. Tak boleh buat apa. Kena ibadah kepada Allah. Kenapa? Sebab itulah syariat zaman itu. Syariat zaman tu, hari Sabtu, tak boleh buat apa-apa. Kena ibadah je kepada Allah. Kerja tak boleh, apa pun tak boleh. Kena ibadah sepenuhnya kepada Allah. Itu bezanya hari Jumaat dengan hari Sabtu orang Yahudi tu. Kita hari Jumaat, yang wajib untuk kita berikan tumpuan fokus adalah waktu khutbah dan solat dia. Nampak? Lepas tu, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Boleh. Sebelumnya kamu boleh nak buat apa, selepasnya pun kamu bebas untuk nak mencari kurnia Allah. Waktunya hanya waktu tu je kamu. Itu pun khutbah main game juga. La haula wala quwata illa billah. Tengok WhatsApp, tengok handphone. Ini masa khutbah ni. Sembang. Hanya waktu tu sikit je nak minta. Masih berniaga di luar. Masih lagi ada orang berjual beli. Allah kata wazarul baik tu keluar. Kalau lah contoh Jumaat kena macam apa namanya syariat,
Bani Israel tu jenuh kita. Daripada maghrib sampai maghrib esok, tak boleh buat apa. Apa nak jadi? Kalau tidak, jadi monyet. Macam yang kaum yang diceritakan, pergi juga tangkap ikan, jadi monyet. Allah tukar jadi monyet terus. Jadi ketika tu matahari dah kita begini, matahari tenggelam, kita tak boleh nak sambung kita punya peperangan ni. Terpaksa stop. Kalau stop, problemnya ialah ni Bani Israel. Yang itu musuh tu bukan Bani Israel. Mereka tak ada undang-undang. Nanti mereka kumpulkan balik kekuatan. Mereka panggil daripada mana-mana, nanti dah susah balik. Jadi macam mana kita kena juga masuk Masjid Aqsa walau macam mana pun. Tapi kalau kita langgar, kita akan melanggar daripada hukumnya Allah. Maka kata Yusha' bin Nun, wahai matahari. Dia cakap dengan matahari, wahai matahari, sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhan aku adalah Allah. Maka stop kamu dekat situ dengan izin Allah. Dari itu stop situ. Buat gerak. Pergi pegang apa semua. Dah menang. Dah buka. Baru kata Nabi, seorang Nabi yang matahari itu berhenti dengan sebab dia adalah Yusha' bin Nun. Matahari pun ikut perintah. Itu perkataan Allah. Tapi ialah para rasul dan para nabinya juga. Ketika itu mereka mohon kepada Allah sampai begitu diberikan oleh Allah SWT kelebihan bagi orang yang nak menolong kepada agama Allah SWT. Hatta semua makhluk akan tunduk patuh. Macam selalu kita kata, berkhidmat kepada orang yang berkhidmat kepada agamanya Allah SWT. Betul katakan ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, khidmatlah kepada orang yang berkhidmat kepada aku, kata Allah. Kan? Allah kata kat dunia, wahai dunia, khidmatlah kepada orang yang berkhidmat kepada aku. Wastakhdumi man khadamaki. Tapi jadikan dia hamba kamu apabila dia khidmat untuk kamu. Wahai dunia, khidmatlah kepada seseorang yang dia berkhidmat untuk aku. Kalau kita khidmat untuk Allah, dunia semua khidmat untuk kita. Jadi mudah je. Tapi kalau kita khidmat untuk dunia, maka kita akan jadi hamba kepada dunia. Susah kita di dunia ni. Jadi berkhidmatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah merupakan amalan yang boleh juga untuk kita amalkan. Mudah-mudahan menjadi amalan kepada kita apabila kita berada pada keadaan dan situasi itu. Wallahu ta'ala alam bissawab.